forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu kata Mas Ermiyati siasat bonus RM210,000 kepada CEO PHB. Saya baca sikit. Kerajaan digesa menyiasat isu tata kelola melibatkan pelaburan PHB, termasuk ketua pegawai eksekutif yang diberikan bayaran khas berjumlah RM210,000 ketika syarikat itu hanya mencapai petunjuk prestasi 42% KPI. Okey, mengenai respon itu Datuk Kamal Amir, dia akan tak komen macam biasa. No, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan saja. Kalau dari Parti Pembangkang pun, kalau isu yang diutarakan elok untuk kita fikirkan bersama, wajar saya wawarkan. Kerana hari ini pengurusi jawatankuasa kira-kira orang negara, PSC, Datuk Mas Ermiyati Samsudin, beliau menuntut agar tata kelola pelaburan hartanah berhad, PHB, sebuah syarikat milik kerajaan, hendaklah disiasat. Termasuklah ketua pegawai eksekutifnya yang katanya diberikan 3 bulan gaji pokok bersamaan RM210,000 sebagai bonus. Sedangkan syarikat tersebut hanya mencapai kurang daripada separuh daripada indeks prestasi utama KPI-nya. Banyak sir, RM210,000 bonus. Menurutnya KPI yang dicapai PHB hanya 42%. Dan bila Mas Ermiyati mendedahkan, syarikat itu juga baru-baru ini merancang memberi pekerjanya bonus percutian mewah ke luar negara. Tapi selepas cerita berhubung perkara itu meletus di media sosial, akhirnya percutian tersebut dibatalkan. Selain kerugian ditanggung oleh Khazanah Nasional Berhad dan Perbudakan Nasional Berhad PNB dalam isu fashion valet yang hangat diperkatakan sekarang ini, isu membabitkan PHB juga perlu dijelaskan kepada awam, kata Mas Ermiyati. Kerana memberikan percutian mewah pada pekerja memang baik dan boleh untuk jadikan contoh kepada syarikat lain. Namun, selepas cerita ini meletus media sosial, ia dibatalkan. Malah, CEO syarikat juga dikatakan menerima RM50,000 kepada sebuah sekolah di mana dia adalah alumni-nya. Ini bukan kenyataan saya, kenyataan Mas Ermiyati sebagai pengurusi PSC saya. Dan katanya, menurut minit mesyuarat daripada PHB, syarikat juga telah pun menerima RM50,000 kepada sebuah sekolah di mana dia adalah alumni-nya. Dan ini adalah jelas ada isu kepentingan. Ini bila menyatakan dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 siang tadi saya. Sementara itu saya banyak orang berkata yang awak Perdana Menteri mengambil cuti. Tak ada cuti saya. Ada orang kata pergi berubat, macam-macam cerita. Hari ini jelas. Dari Shanghai saya menerima berita bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini melancarkan Astaka Malaysia di Expo Import Antarabangsa China CIEE yang ke-7 di Shanghai. Pelancaran Astaka yang dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid turut dihadiri oleh Perdana Menteri China iaitu Li Qiang. Hadir sama pelancaran itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, serta Menteri Sumber Manusia iaitu Steven Sim. Jadi menurut Seri Muhammad Mustafa, Astaka Malaysia adalah bertujuan meningkatkan ekspor produk dan perkhidmatan Malaysia sekaligus menyediakan platform supaya untuk perusahaan Malaysia dapat meningkatkan kehadiran dan meneroka peluang pertumbuhan di pasaran China. Di China, pasaran besar. Kalau kita dapat memasarkan satu barang pun, bayangkanlah penduduknya berbilion orang. Bukan 2-3 orang, bilion. Sebab itu, kata Saudara Muhammad Mustafa, pengarah Madrid, kami yakin bahawa peserta dari Malaysia akan menambah nilai daripada negara dengan membuka peluang untuk inovasi dan kerjasama strategik. Pembabitan Madrid di CIEE adalah untuk memperlihatkan komitmen Madrid menjadikan Malaysia sebagai pilihan sumber global, katanya. Dan Astaka Malaysia menampilkan 16 peserta pameran dari Malaysia dan sebahagian daripada 3,496 peserta. Banyak saya, 3,496 peserta di seluruh dunia
yang turut hadir di kawasan pastaka tersebut untuk memasarkan produk mereka. Jadi tang mana bercutinya saya? Saya pun tak faham lah. SPRM telah pun menemui pasangan suami isteri, pemilik syarikat Fashion Ballet untuk siasatan. Selepas semalam mereka menggeledah pejabat dan juga kementerian ataupun syarikat Khazanah Nasional dan PNB. Dan hari ini kedua-dua mereka sedang disoal siasat dan kita tunggulah laporan seterusnya. Cuma sebagaimana yang saya laporkan semalam ini di Parlimen, saya perlu juga melaporkan hari ini di Parlimen, dua orang ahli Parlimen yang mewakili DAP, iaitu RSN Raya dari Jelutong dan V. Siwakuma Batu Gajah, telah pun menuntut agar ahli Parlimen dari Pendang, Datuk Awang Hashim, dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah berhubung adanya wang tunai 94 juta ditemui di kediaman seorang menteri, iaitu B. Siwakuma. Jadi sebab tu semalam saya katakan kalau ini berlaku seorang lagi boleh digantung selama 6 bulan. Kerana semalam juga saya dah siarkan bahawa pengarah Suruhanjaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, melaporkan mereka tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa terdapatnya wang bernilai 94 juta sama ada di pejabat ataupun di rumah B. Siwakuma. Sedangkan dalam sidang Parlimen semalam, B. Siwakuma yang juga Menteri Sumber Manusia satu ketika dulu berkata walaupun Awang tidak menamakan mana-mana individu tapi ia jelas ditujukan kepada beliau. Itu keadaannya, maka jika itu berlaku pastilah suasana berbezalah. Ada lagi yang akan digantung. Dalam waktu yang sama saya selain daripada isu pergantungan, hari ini kita dapat dengarlah jugalah ucapan pendek daripada Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tapi saya tak nampaklah sama ada dia nak mengkritik ke dasar-dasar kewangan, dasar bajet, tak ada. Cuma yang dilontarkan sejarah adalah silam. Cuma bila menyebut Dajjal Hadi Awang, hari ini sekarang ni, nampaknya isu yang dimainkan oleh Tan Sri Hadi Awang lebih bahaya. Iaitu apabila isu mimpi Nabi. Hari ini, media sosial, saya lihat menyiarkan banyak persoalan berhubung tentang kisah mimpi Nabi. Kononnya Tan Sri Hadi Awang seringkali bermimpi menemui Nabi Muhammad SAW. Ini mendapat kritikan hebat saya. Dan akhirnya saya melihat bagaimana Nakai. Kata Nakai, dia kata sudah sampai masanya agar Tan Sri Hadi Awang berehatlah dari politik. Sebab Fuad Zakasi pun menyelar. Dia kata apa yang dilontarkan oleh Haji Adam bertemu dengan Nabi itu satu benda yang boleh menyesatkan. Sebab kita tak kenal Rasulullah. Kita cuma kenal Rasulullah melalui sifat-sifat, melalui penceritaan. Bila kata Nabi wajahnya hitam dan sebagainya, sedangkan yang kita tahu baginda Rasulullah tu bersinar wajahnya. Nur Muhammad. Harum semerbak. Malah peluh baginda pun wangi. Tiba-tiba bermacam-macam cerita kita dengar. Malahan yang isu seorang bukan Islam itu bala pun diperakui. Malahan kita dengar juga kenyataan-kenyataan pimpinan daripada yang katakan kalau Tuhan nak, memanglah kita nafikan kalau Allah SWT nak menentukan boleh. Tetapi rasanya agak di mana sifatnya, di mana benarnya. Kalau bukan Islam boleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sebab dia bukan orang Islam. Macam mana dia kenal dengan Rasulullah? Itu keadaannya sekarang ni. Sebab itu kata Datuk Nakai, Tan Sri Abdul Awang ni seharusnya berehatlah daripada karier politiknya. Selaku bekas individu Yayasan Dakwah Islamiah, Yadim, Datuk Nakai menyatakan malam tidak siapa yang berani menasihatkan Tan Sri Hadi supaya berehat. Tan Sri Hadi sepatutnya berehatlah. Tapi pengikut dia masih lagi mengangkat dia ke tahap dewa. Kerana tak ada siapa pun berani menyatakan Tan Sri berundurlah. Itu keadaan saya.
Dalam saat-saat begitu, saya menarik juga apabila kenyataan daripada kita lupakanlah cerita isu. Kalau saya tak sentuh isu mimpi Nabi ni, orang kata kenapa saya tak sentuh, sedangkan isu ni tular, boleh saya lihat dalam media sosial, yang bagi saya lah tak sepatutnya isu ini dimainkan. Cukup-cukuplah kita menonggang agama. Sekarang ni isu mimpi Nabi pula. Aduh, letih kita dengar cerita begini. Sebab itu kata Ustaz Nakai, eloklah berehat dan sehari ni. Maksudnya mungkin nyanyuk lah agaknya. Sebab dia parlimen tadi pun tak tahu apa cerita yang dibahaskannya. Baik saudara, dalam waktu yang sama nampak gaya dalam suasana politik yang tenang, sepatutnya tenang di Johor, tiba-tiba saudara, pimpinan berlepas itu ada pada Amanah Zulkifli Ahmad. Dia kata bahawa selaku Timbalan Pengurusi Amanah Johor, beliau menuntut agar Johor, kerajaan Johor menjadikan kerajaan perpaduan. Itu keadaannya. Kalau gagal, kalau enggan, maka Amanah menyasarkan untuk bertanding sebanyak 20 kursi daripada 56 kursi di Johor nanti katanya. Pada PRU Pilihan Negeri dulu, UMNO menang 40 kursi daripada 56 kursi. Pakatan Harapan terdiri daripada DAP 10 kursi, PKR dan Amanah masing-masing 1 kursi. Perikatan Nasional pula 3 kursi, Bersatu 2, PAS 1 kursi. Sementara 1 kursi lagi Parti Muda. Jadi nampak gayanya sekarang ni mereka cuba untuk mewujudkan perbalahan di kalangan pimpinan kita di Johor. Sebab itu nampak gayanya hari ini Presiden UMNO, kita punya Presiden Dr. Zahid Hamidi mengingatkan sebagai menjawab kenyataan daripada Parti Amanah Negara yang bersedia bertanding di 20 kursi pada pilihan raya negeri Johor. Datuk Zahid berkata ia adalah kenyataan yang bersifat peribadi. Kerana katanya beliau telah menyatakan selagi pengurusi, presiden ataupun siswa agung mana-mana parti tidak mengeluarkan sebarang kenyataan, kita beranggapan itu adalah pendapat peribadi dan bukan sebagai dasar parti. Jadi dalam waktu yang sama, Datuk Zahid mengingatkan, kata, sekarang ini bukan masanya mereka sama ada amanah ke nak bercerita tentang politik. Ya, Saudara Sofian, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Dalam waktu yang sama, Presiden UMNO Seri Ahmad Zahid menasihati Parti Amanah Negara di Johor supaya tidaklah sibuk berpolitik. Sebaliknya, selaku pengurusi Barisan Nasional, katanya tumpuan harus diberikan untuk membantu rakyat. Dia kata, saya fikir pilihan raya lama lagi. 3 tahun lagi, jangan sibuk berpolitik. Kita mesti sibukkan diri kita untuk membantu rakyat. Itulah sebagai jawapan kepada apa yang disuarakan di Johor oleh Timbalan Pengurusi Perhubungan Amanah Johor. Jadi sama ada wujudnya pertembungan kedua-dua parti dalam pilihan raya akan datang. Jadi kata Zahid, kita serahkanlah kepada kepimpinan parti tersebut. Jangan ingat, jangan lupa saya. Pilihan raya dulu 40 kursi UMNO. Yang ni Amanah cuma ada 1 kursi je. Macam manalah keadaan. Mereka marahlah sebab kerajaan Johor yang dipimpin oleh On Hafiz meletakkan semua barisan exco-nya dari kalangan pimpinan UMNO Barisan Nasional. MCA dapat kursi, iaitu ketua pemudanya jadi exco, dan lain-lain tu adalah daripada UMNO. Serta MIC. Lain tak ada. Jadi sebab itu mungkinlah Amanah masih lagi menuntut. Tapi saya heran lah sebab Amanah pun kena ingat pilihan raya kecil waktu Allahyarham Datuk Salihuddin meninggal. Kita redha kawasan itu kita tak tanding pun. Kawasan yang dimenangi secara oleh Allahyarham, kita bagi tanding dua-dua kawasan, Parlimen dan Dewan Negeri. Jadi saya harap pimpinan Amanah fahamlah keadaan. Hari ini Amanah ada 2 kursi lah saya. Itu keadaannya. Saya baca detail lagi. Mendedahkan perkara itu, Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Datuk Mas Emiriyati Samsudin berkata syarikat tersebut turut merancang menaja percutian mewah ke luar negara kepada 200 orang pekerjanya. Memberikan percutian mewah kepada pekerja itu bagus dan patut menjadi contoh kepada majikan lain. Dalam keadaan ekonomi syarikat yang mencabar, mereka boleh mengadakan percutian mewah tetapi sudah dibatalkan selepas
isu meletup di media sosial. Akan datang itu menyampaikan kerja apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.